Assalamualaikum, bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia, bersiaran secara langsung seperti biasa dari Wisma Bernama. Hari ini 31 Mac 2023, hari terakhir dah bulan Mac. Kita dah habis 3 bulan yang pertama dalam tahun 2023 dan hari ini juga 9 Ramadan, dah nak lengkap 10 hari pertama kita berpuasa. Jadi hari ini saya bertemankan yang sebelah saya ni, yang lama dah saya tak bertemankan. Si dia ni, siapa si dia ni? Okey, anda bersama saya Izzy Yusof. Seperti biasa, selama 1 jam ini kita akan membawakan beberapa perbincangan yang saya rasa hari ini cukup menarik untuk kita isi pengisiannya sepanjang bulan Ramadan, memasuki hari ini 9 hari kita berpuasa. Dan antara highlight yang boleh kita kongsikan pada hari ini, antara beberapa perkara penting yang boleh kita berikan sebagai permulaan hari untuk hari ini adalah di mana hari ini kita akan melihat juga satu istiadat mengangkat sumpah Ketua Menteri Melaka yang baru yang akan menggantikan Ahli Dewan Undangan Negeri Lendu, iaitu Datuk Seri Sulaiman Mat Ali, yang akan berlangsung pada bila-bila masa sahaja di Melaka. Dan perinciannya akan diberikan oleh rakan tugas kita di bilik berita sebentar saja lagi. Dan hari ini ada beberapa kes juga di mahkamah yang akan kita lihat situasinya, terutamanya melibatkan kes SRC yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak, yang saya rasa cukup menarik untuk kita melihat bagaimana situasi perkembangan terkini perkembangan kes Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan hari ini ada beberapa berita menarik yang boleh kita kongsikan di portal. Kita mulakan dengan Pasha dahulu. Silakan Pasha. Baik, seperti biasa petikan daripada portal bernama.com. Pertama sekali, Kerajaan Arab Saudi telah pun menyumbang kurma dan juga Al-Quran serta tajaan majlis berbuka puasa. Tajaan kurma sebanyak 35 tan di bawah program hadiah penjaga 2 tanah haram Raja Salman Abdul Aziz Al Saud kepada umat Islam di Malaysia. Di samping itu, mereka juga telah menyampaikan sumbangan 17,000 naskah Al-Quran serta menaja majlis berbuka puasa nasi mandi ayam untuk 15,000 orang. Sumbangan itu disampaikan oleh Timbalan Duta Besar Arab Saudi di Kuala Lumpur dan diterima oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar semalam. Jadi sumbangan ini telah pun diterima oleh negara kita daripada Kerajaan Arab Saudi selama 20 tahun, dan beliau juga berkata pengagihan daripada sumbangan ini akan diuruskan oleh pihak yang diselaras oleh pejabat atasye agama Kedutaan Arab Saudi. Ini antara usaha Kerajaan Arab Saudi untuk menunjukkan kata hubungan baik antara negara Arab Saudi dan juga negara Malaysia. Dan bukan sahaja dari sudut sumbangan kurma itu sendiri, tapi bila kita lihat bulan-bulan lain akan ada beberapa MOU yang ditandatangani, perjanjian. Dan paling penting sebenarnya ada berkaitan dengan kuota haji. So hubungan baik antara Malaysia dan juga Arab Saudi ini memberi satu impak yang baik kepada negara kita, Malaysia terutama, dalam meningkatkan kuota haji. Dan insya-Allah kita mengharapkan tahun-tahun akan datang akan berlaku peningkatan sedikit kuota InsyaAllah, haji. harapnya kos untuk menunaikan haji pun boleh berkurangan. Mana tahu. InsyaAllah. Kita mendoakan yang terbaik lah, sebab doa bulan puasa ni orang kata diangkat tanpa hijab. InsyaAllah, so, salah satu bulan yang mulia. Baik, sebut pasal sukan. Okey, Pasha minat bola sepak? Tak berapa minat sebenarnya. So, biar saya yang ceritakan. Okey, apa cerita sukan? Ini saya rasa cukup familiar apabila menyebut berkaitan dengan bola sepak. Kualiti padangnya adalah menjadi salah satu penentu kepada kejayaan sesuatu pasukan bola sepak, dan itu apa yang dikongsikan oleh bekas penyerang bola sepak negara, iaitu Safi Salih, yang mana mencatatkan kualiti padang merupakan antara faktor kemenangan Harimau Malaya yang dalam 2 kemenangan pada aksi persahabatan antarabangsa Tier 1 baru-baru ini. Apabila menyebut berkaitan dengan bola sepak tidak boleh lari kualiti padang, dan sering kali kita dengar alasan yang diberikan oleh pemain-pemain bola sepak tempatan maupun antarabangsa selalu mengatakan bahawa kalau sepak bola tak kena, mesti kata padang tak sedap lah. Salah rumput ke tu? Salah rumput, bukan salah bola. Salah rumput. Tapi apabila kita kena dengan orangnya, kita bertanya dengan mereka yang bermain bola itu sendiri, maknanya memang ada faktor yang memberi satu jaminan bahawa kualiti padang memberi satu jaminan kepada kemenangan sesuatu pasukan bola sepak. Menang prestasinya itu belakang cerita. Yang penting kalau padang itu kualiti terbaik, InsyaAllah boleh menang. Okey, saya belajar benda yang baru pada hari ini daripada Izul. Baik, berita lanjut anda boleh semak di portal bernama.com, dan selain daripada itu, jika anda ada apa-apa komen ataupun cadangan ataupun hantar message kepada kami, boleh hantarkan ke akmbernama.tv@gmail.com. Baik, apa perancangan Izu untuk hujung minggu ni?
Adalah rahsia. Ada Kena bagi tahu rahsia-rahsia dulu. tu. Okey, tak apa. Tapi apa-apa pun perancangan untuk hujung minggu ni nak berjalan ke mana-mana pun, mungkin ada yang ada majlis berbuka puasa dan sebagainya, ataupun hari ini, sebelum kita nak merancang perjalanan tu, kenalah tengok cuaca dulu. Betul. Bagaimana cuaca hari ini? Sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum dan salam hormat. Mahkamah Persekutuan akan menyampaikan keputusannya pagi ini terhadap permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menyemak semula keputusan Mahkamah Tertinggi Negara sebelum ini yang mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda kerana menyeleweng RM42 juta dana SRC International Sendirian Berhad. Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Datuk Abdul Rahman Sebli yang mempengerusikan panel 5 hakim terdiri daripada Hakim Mahkamah Persekutuan, Datuk Vernon Ong Lam Kiat, Datuk Rozariah Bujang dan Datuk Nordin Hassan serta Hakim Mahkamah Rayuan, Datuk Abu Bakar Jais akan menyampaikan penghakiman tersebut pada 9 pagi. Datuk Seri Najib, 69, yang kini menjalani hukuman penjara 12 tahun di penjara Kajang, memohon untuk membatalkan keputusan yang dibuat oleh panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan diketuai Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat pada 23 Ogos tahun lepas. Sementara itu, Peguam Jenayah Terkemuka Dato' Anne Sivanathan ketika diminta mengulas mengenai apa yang akan berlaku jika permohonan tersebut memihak kepada bekas Perdana Menteri itu. Beliau berkata keputusan panel terdahulu akan diketepikan dan diteruskan dengan pendengaran rayuan. Sepanjang prosiding selama 6 hari yang akan bermula pada 19 Januari itu, Peguam Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah berhujah bahawa panel Mahkamah Persekutuan sebelum ini yang mendengar rayuan Datuk Seri Najib telah melakukan kesilapan asas dalam undang-undang dengan tidak membenarkan penangguhan perbicaraan dan tidak membenarkan bekas Peguam Datuk Seri Najib, Datuk Hisham Tepok Tik, menarik diri. Peguam itu juga berhujah catatan Facebook suami Tengku Maimun pada 11 Mei 2018 sebelum pilihan raya umum ke-14 boleh menimbulkan kebencian terhadap Datuk Seri Najib. Timbalan Pendakwa Raya Datuk V. Sitambaran dalam hujah balas berkata, tidak berlaku pelanggaran keadilan atau salah laku keadilan atau sebarang penyalahgunaan proses mahkamah dalam kes itu kerana pihak pembelaan diberi semua peluang untuk berhujah semasa rayuan terakhir. Beliau berkata Datuk Hisham memilih untuk tidak mengambil peluang yang diberikan atas alasan tidak bersedia dan Datuk Seri Najib telah melantik peguam baru dengan harapan untuk menangguhkan pendengaran rayuan itu. 3 lelaki termasuk 2 beranak maut manakala 2 lagi cedera dalam kemalangan melibatkan 2 kenderaan di kilometer 5.7 Jalan Parit Semerah, Parit Kudus di Pontian Johor semalam. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintendent Muhammad Syafiee Taib menerusi kenyataan malam tadi berkata, Muhammad Shah Rizal Jamaluddin, 22 dan bapanya Jamaluddin Abdul Wahab, 58 tahun serta Muhammad Nur Azlan Ros, 28 yang juga mempunyai pertalian kekeluargaan menaiki kereta Proton Saga berwarna putih disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Seorang lagi penumpang kereta terbabit Muhammad Faizal Saari, 35 dan pemandu kereta Proton Perdana berwarna hitam Doni Tauh, 20 pula mengalami kecederaan dan menerima rawatan di Hospital Pontian. Kemalangan dipercayai berlaku kira-kira 5 petang semalam apabila kereta Proton Saga itu dari arah Parit Semerah menghala ke Parit Kudus dan kereta Proton Perdana itu dari arah bertentangan. Hasil siasatan awal mendapati pemandu kereta Proton Saga iaitu Muhammad Shah Rizal gagal mengawal kenderaannya lalu bertembung dengan kereta Proton Perdana yang berada di laluannya sebelum terjunam ke dalam parit mengakibatkan kesemua mereka tersepit. Muhammad Shah Rizal, Muhammad Nur Azlan dan Jamaluddin mengalami kecederaan di bahagian kepala, tangan dan kaki sebelum disahkan maut di tempat kejadian oleh pegawai perubatan yang bertugas.
Kesemua jenazah dihantar ke unit forensik Hospital Pontian untuk tindakan lanjut, manakala Muhammad Faizal dan Doni menerima rawatan di hospital sama. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi bayangan penubuhan kerajaan perpaduan yang mungkin berlaku di Melaka tidak semestinya akan terjadi di negeri lain termasuk Johor. Timbalan Perdana Menteri menjelaskan ini kerana situasi politik di Melaka tiada kena-mengena dengan keadaan politik di negeri lain. Jadi suasana politik di negeri lain mungkin berbeza dengan apa yang berlaku di negeri Melaka. Saya harap tidak ada sebarang spekulasi yang wujud. Sebab yang penting ialah kestabilan politik bukan saja di peringkat nasional, tetapi kita yakin kestabilan juga perlu diwujudkan untuk pentadbiran di setiap negeri. Beliau berkata demikian pada majlis santunan kasih Ramadan di Masjid Jamik Kampung Sungai Gersik di Muar malam tadi. Bagaimanapun, Datuk Seri Ahmad Zahid berkata, rakyat mengharapkan kestabilan politik dapat diterjemahkan menerusi limpahan pelaburan luar negara sekaligus membuka peluang ekonomi atas kepercayaan para pelabur. Politik di Melaka menjadi tumpuan ramai apabila Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali meletak jawatan sebagai Ketua Menteri ke-12. Ketika ini, Melaka ditadbir sepenuhnya oleh Kerajaan Barisan Nasional. Dengan itu, sekian laporan dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Sebelum kita pergi kepada pengisian yang saya rasa cukup untuk memenuhi sepanjang bulan Ramadan ini, kita akan membawakan satu topik perbincangan yang agak berat sedikit pada pagi ini yang menyentuh berkaitan dengan AUKUS, perjanjian kapal selam nuklear yang melibatkan 3 negara iaitu Australia, Amerika Syarikat dan juga negara UK, England. Dan saya rasa untuk hari ini kita akan bercakap soal AUKUS, impak ke atas rantau Asia Tenggara, yang mana cukup untuk kita memberi satu bayangan apakah kesannya AUKUS ini kepada rantau Asia Tenggara ini. Bersama dengan kita sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Profesor Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam selaku Profesor Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Apa khabar Prof? Alhamdulillah. Selamat kembali ke AKM. Thank you very much. Okey, Pasha, silakan. Salam pertama. Baik, kita nak bercakap tentang impak AUKUS ni dan perjanjian pembelian submarin nuklear ni, khususnya impak ke atas rantau Asia Tenggara itu sendiri. Tapi sebelum kita berbincang lebih mendalam lagi berkenaan impaknya ke atas rantau ini, mungkin Prof boleh terangkan dahulu apakah itu sebenarnya Pakatan AUKUS tu dan bagaimana ia mula tercetus. Okey, alright. Terima kasih Izu, Pasha. Pasha. Jadi sebenarnya AUKUS ni sebagaimana yang dijelaskan tadi, A itu sebenarnya adalah Australia. Okey, US tu adalah sebenarnya Amerika, and then UK, and satu lagi maknanya 3 perjanjian ni dipanggil Trilateral Treaty. Dan perjanjian ini berkaitan dengan maknanya perpindahan, pembangunan dan juga pembinaan teknologi dipanggil nuclear powered submarine, ataupun kapal selam bertenaga nuklear. Dan perjanjian ini dimeterai pada 15 September 2021. Macam menarik juga, which is roughly about 20 years after 9/11 kan. Dan perjanjian ini nilainya sangat besar, iaitu kalau dalam RM lebih kurang 1.08 trilion, which is sangat besar. Dan kapasitinya berjalan lebih kurang 30 tahun, memberikan ruang dan juga pekerjaan kepada lebih daripada 20,000 penduduk, dan juga perpindahan teknologi dan macam-macam yang cukup besar. Jadi sangat kita panggil bersejarah, signifikan, dan secara tidak langsung mengubah landscape sosio-politik,
geopolitik dan juga ketenteraan di rantau ini. So itu yang saya boleh mulakan pada peringkat ni. Ya. Baik, kesan AUKUS kepada sesebuah negara sudah pastinya meningkatkan aset pertahanan sesebuah negara itu sendiri, terutamanya Australia. Tapi kalau kita melihat kepada rantau Asianya, memandangkan benua Australia itu sangat dekat dengan rantau Asia. Jadi bagaimana kita dapat melihat impak AUKUS ini memberi kesannya kepada, kalau kita lihat kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan itu sendiri? Ya. Itulah sebenarnya kalau kita lakarkan di atas peta dunia lah, dia akan jadi macam triangle. Ataupun segitiga lah. Dan ini menunjukkan betapa ianya sangat signifikan lah. Sebab bila dia jadi segitiga tu, maknanya dia cover the whole kawasan dunia, daripada maknanya Pasifik sampai kepada Eropah sampai kepada Atlantik. Alright. Dan di situ betul, dan Australia sebagaimana yang Izu sebut, locationnya itu di Asia kan. Dan sebenarnya jiran kita lah yang sangat dekat, tak jauh mana pun. Tetapi dia sebenarnya menjejaskan apa yang telah kita bina dalam tahun-tahun sebelum ini. Contohnya pada tahun 1971 kita establishkan ZOFAN, Zone of Peace, Freedom and neutrality. Okey, ZOFAN. Kemudian bagi New Zealand pula dan Australia ini, mereka ada perjanjian yang disebut ANZAC dan juga the Treaty of Rarotonga pada tahun 1985 yang juga sebenarnya menjadikan Oceania itu bebas daripada pengaruh-pengaruh nuklear. Dan apabila perjanjian ini berlaku, saya tidak langsung dia telah mengubah apa yang telah kita meterai sebelum ini. Dan kita faham bahawa apa yang dilakukan dalam perjanjian ini sebenarnya adalah cuba mengimbangi kuasa kita panggil naval ataupun kelautan, maritim, ketenteraan yang dimiliki oleh China dan juga Rusia. So ini saya tidak langsung menjadikan rantau kita ini dalam keadaan bahaya, dan juga kita harus bersedia dengan kemungkinan-kemungkinan. China, tak apa, Pasha silakan. Prof, kita nampak kuasa-kuasa besar dunia ni dah terbahagi kepada dua pihak. Kita ada the western side dan juga kita ada China, Rusia dan sebagainya. Tapi persoalannya, kenapa China sangat-sangat menentang AUKUS ni? Okey, saya menarik yang apa yang Pasha cakap itu sebenarnya dia dah ada blok baru tau. Sebelum ni kita faham ada blok barat, blok timur. Sekarang ni ada yang blok timur ni dia jadi dynamic, dia tubuhkan satu lagi blok sekarang ni yang disebut sebagai BRICS, iaitu dia ada Brazil, dia ada Russia, dia ada India, dia ada China dan dia ada Saudi. Dan juga sekarang ini Saudi dan Iran sudah berbaik, dijangka akan mempunyai hubungan diplomatik tidak lama lagi. So ini menjadikan blok baru ini sangat menarik dan mempunyai kapasiti yang cukup kuat. Dan hari ini ketenteraan laut yang dimiliki oleh China adalah yang terbesar di dunia. Dan China memang sebenarnya sebelum ini mereka pun bebas kita kata masuk ke banyak kawasan. Pada tahun 1995 mereka telah membuat 1965 mereka membuat 9 Dash, itu meletakkan negara-negara di rantau ASEAN ini juga, terutama sekali di wilayah maritim itu sebagai sebahagian daripada wilayah mereka. Dan mereka juga kita faham, dan ini adalah secara umum semua faham bahawa banyak berlaku pencerobohan ruang udara maritim oleh China, pembinaan lapangan terbang secara tidak dipersetujui sebenarnya di wilayah yang sekarang ini kita panggil bertindih, iaitu di Spratly Island. Jadi mereka membina, menambah dan juga membina kita panggil lapangan terbang ketenteraan, membangunkan aset-aset di Asia, Laut Cina Selatan. Jadi mereka bebas sebelum ni. Sekali tiba-tiba ada AUKUS ini yang membangunkan senjata nuklear, yang mana sebenarnya China tidaklah memfokuskan nuklear untuk maritim industri militeri mereka, tapi hari ini mereka melihat bahawa ini sebagai satu ancaman yang besar. Dan kalau kita lihat ini sebenarnya bakal memberikan impak yang
lebih besar lagi apabila melibatkan Rusia dan juga melibatkan isu-isu berkaitan dengan Taiwan, berkaitan dengan Ukraine. So semua ini akan menjejaskan wilayah keselamatan kita dan China. Dan kita duduk di tengah-tengah. So, macam mana pun sekarang ni kita boleh menerima kesan daripada perlumbaan oleh dua kuasa besar ini. Baik Prof, kalau sekiranya China merasakan bahawa dengan adanya AUKUS ini negara mereka terancam, laut mereka terancam, tapi kenapa pula pada portal laporan berita baru-baru ini mengatakan bahawa Beijing siap sedia untuk menjadi wilayah pertama menandatangani menjadikan wilayah Asia ni sebagai zon bebas senjata nuklear. Jadi sekiranya China merasakan bahawa ia satu ancaman, tapi bagaimana pula melihat sudut satu lagi mana mereka bersetuju untuk menandatangani sebagai wilayah pertama menjadikan Asia ini sebagai wilayah bebas daripada tenaga nuklear dan juga kesannya kalau kita lihat kepada negara-negara yang lain. So kenapa? Macam mana kita nak melihat keimbangan kedua-dua tu? Ya, sebenarnya saya dalam industri keselamatan ketenteraan ni memang saya lihat banyak aspek yang cakap lain buat lain. Itu cerita dia kan. Macam US dan juga UK, mereka menandatangani non-proliferation treaty yang mana tidak membangunkan senjata nuklear, tidak memindahkan teknologi nuklear, tapi dalam masa yang sama mereka pindahkan ke Australia kan. Dan juga mungkin akan berlaku ke negara-negara lain juga. Sama juga China, maknanya dalam masa yang sama mereka mengatakan bahawa mereka tidak membangunkan ataupun tidak mahu perlumbaan senjata nuklear, tapi mereka juga secara tidak langsung kita lihat tindakan-tindakan itu agak provokatif. So jadi dia adalah, kita panggil macam tricky lah untuk kita melihat, sebab dia juga bergantung kepada leadership yang dimiliki serta ideologi yang dibawa. So kebanyakan kelompok-kelompok ini adalah merupakan kelompok-kelompok yang kita sebut sebagai realism, iaitu mereka yang mahu menguasai sesuatu wilayah, sesuatu negara secara total. Jadi dia tidak secara liberalism yang lebih kepada kita panggil persepahaman, perbincangan, itu tidak berlaku. Jadi menjawab apa yang Izu sebut itu dia susah Pasha, memang agak susah untuk kita jelas dan juga memahami situasi yang sebenar. Jadi kita kena tengoklah apa yang berlaku seterusnya. Ya. Istilah lain selain cakap lain, buat benda lain. Ya, betul. Itu betul. Ya. Okey, kita boleh ada lagi satu soalan ke dengan Prof? Ataupun kita ada... Okey, satu soalan lagi sebelum kita ada lintas langsung selepas ini. Dari sudut positif, Prof, Malaysia sering mengambil kedudukan yang neutral dalam keadaan sebegini. Jadi dari sudut pandang yang positif, apakah mungkin kelebihan ataupun peluang yang boleh kita ambil daripada Pakatan AUKUS ni? Jadi sebenarnya secara hakikinya kita tidak mahu AUKUS ni berlaku sebenarnya. Kerana apa? Kerana intipati AUKUS itu adalah pembinaan senjata nuklear, perpindahan senjata nuklear dan sebagainya. So kita tak nak. Tapi benda ni dah berlaku dan kita tak boleh nak buat apa. Sebab bukan kita yang menentukan. Jadi mau tak mau sekarang ni kita betul macam yang Pasha cakap, kita kena seimbangkan kedua-dua belah pihak. Kita tak nak berada pada side timur ataupun side barat. Tetapi mungkin kita boleh melihat juga kepada peluang-peluang lain seperti kita menyediakan fasiliti, seperti kita mungkin mengambil peluang untuk melibatkan engineer kita dan sebagainya dalam pembangunan teknologi tersebut dan ialah maknanya mungkin melihat apa sahaja peluang yang ada untuk kebaikan bersama. Dan kerana bila kita boleh masuk dalam keadaan itu, mungkin kita boleh meredakan ataupun menyeimbangkan keadaan. Seperti lawatan PM ke China yang masih berlaku sekarang ini. Saya tidak langsung kita lihat di situlah kita boleh memainkan peranan. Sekarang ni maknanya kita harus bijak. Kalau tidak, kita tersilap langkah menyokong mana-mana belah pihak, kita akan mengalami kesan yang lebih besar dan juga signifikan kepada keselamatan dan kedaulatan negara. AUKUS ni satu perkara yang kita tak boleh nak elakkan sebab tanda tangannya sudah pun berlaku dan perpindahan teknologinya akan berlaku tidak lama lagi. Yang dijangkakan Australia akan menerima 3 kapal selam SSN kalau tak silap saya sebagai permulaan sebelum 2040 kalau tak silap saya akan menerima SSN baru. Jadi kalau kita melihat pada sudut pertahanan
pertahanan negara itu merupakan satu peluang untuk kita tambah baik pertahanan aset-aset perairan negara kita. Dan dalam masa sama juga kita sentiasa bersiap sedia untuk apa jua yang berlaku. Jadi saya rasa kita nak cakap banyak lagi, tapi itu saja masa kita dengan Prof hari ini sebab kita ada lintas langsung sekarang. Jadi terima kasih sekali lagi Prof Dr. Muhammad Mizan. Mungkin kita boleh jemput lagi Prof selepas ini. Baik, kita akan lintas langsung sekarang ya kepada apa yang sedang berlaku pada waktu ini. Untuk kita lihat apa kejadian. Baik, ketika ini saya berada di Mahkamah Persekutuan Putrajaya di mana Mahkamah Persekutuan dijadual menyampaikan keputusannya hari ini terhadap permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menyimak semula keputusan Mahkamah Tertinggi Negara sebelum ini yang mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda kerana menyeleweng RM42 juta dana SRC International Sdn Bhd Datuk Seri Najib 69 tahun yang kini menjalani hukuman penjara 12 tahun di penjara Kajang memohon untuk membatalkan keputusan yang dibuat oleh panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan diketuai Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat pada 23 Ogos tahun lepas. Sementara itu, Peguam Jenayah Terkemuka Dato' N. Sivanadan ketika diminta mengulas mengenai apa yang akan berlaku jika permohonan tersebut memihak kepada bekas Perdana Menteri itu, beliau berkata keputusan panel terdahulu akan diketepikan dan diteruskan dengan pendengaran rayuan. Jika permohonan itu dibenarkan, katanya bermakna rayuan terakhir belum selesai. Jadi beliau diletakkan dalam situasi seseorang yang masih menunggu rayuan terakhirnya. Sekiranya permohonan itu ditolak, bermakna berakhirlah kes itu dan hukuman yang dijatuhkan oleh panel terdahulu akan kekal dan beliau perlu menjalaninya. Dan sedikit perkembangan yang ingin saya kongsikan sekitar pada pagi tadi, iaitu pendakwaan di Ketuai Timbalan Pendakwa Raya Datuk V.C. Tambaran tiba di Istana Kehakiman pada 8.44 pagi bagi mengetahui keputusan bekas Perdana Menteri itu untuk menyemak semula keputusan Mahkamah Persekutuan berhubung sabitan dan hukuman penjara 12 tahun denda kerana seleweng dana SRC International Sdn Bhd. Dan dalam masa yang sama pada sekitar jam 8.30 sehingga 8.55 pagi tadi, isteri dan anak kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak iaitu Datin Seri Rosmah Mansor, Datuk Muhammad Nizar dan isterinya serta Noriana Najwa tiba di Mahkamah Persekutuan Putrajaya sekitar jam 8.30 pagi dan 8.50 pagi bagi tujuan yang sama. Dan turut kelihatan juga di luar perkarangan mahkamah ini iaitu penyokong Datuk Seri Najib Tun Razak yang hadir bagi mengikuti perkembangan keputusan untuk menyemak semula keputusan Mahkamah Persekutuan berhubung kes yang sama. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan buat penonton ketika ini. Bagi keputusannya kami akan maklumkan dari semasa ke semasa dalam buletin bernama selepas ini. Teruskan kembali bersama rakan di studio Apa Khabar Malaysia. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ni, Akta 588 setakat ini belum pernah dipinda. Bermaksud 25 tahun telah berlalu sejak undang-undang ini dirangka dan digubal dan diluluskan. Dan semestinya kita tahu 25 tahun yang lalu dan sekarang dan 25 tahun yang akan datang, keadaan, teknologi, penggunaan platform-platform yang ada juga sangat berbeza. Maka bila pihak kementerian meneliti secara keseluruhan, kita tidak berhasrat hanya untuk melihat Akta 233 ataupun Seksyen 233 ini, tetapi memandangkan perubahan yang besar sedang berlaku. Kalau dulu kita cuma menggunakan mungkin 2G, 3G, sekarang 5G dan kemudian bagaimana. Dan semestinya kita berhasrat untuk melihat antara objektif utama bagi pindaan adalah menggalakkan pembangunan industri komunikasi dan multimedia bagi keperluan masa hadapan. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Itu dia, kita dah lihat tadi secara ringkas mengenai situasi terkini kes SRC Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi selepas ini Pasha, kita ada apa?
Baik, hari ini pengisian bersempena bulan Ramadan. Macam tadi kita dah sebut dah, hari ini dah 9 Ramadan. Kita akan masuk ataupun kadang melengkapkan lagi 1 hari 10 hari pertama Ramadan. Jadi untuk kita bercakap dengan lebih lanjut lagi mengenai indahnya beribadah di bulan Ramadan ini, terutamanya tetamu kita pada hari ini Ustaz Muhammad Sulaiman Nubah, seorang pendakwah bertauliah MAIS dan juga wilayah Persekutuan. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih sudi bersama kami untuk hari ini kita bercakap berkenaan ibadah, bukan saja ibadah puasa di bulan Ramadan, tapi bagaimana kita nak mengekalkan momentum. Yelah, kadang-kadang dalam minggu pertama tu semangat masih berkobar-kobar, bila dah masuk ke pertengahan tu dah macam lemah sikit. Kita nak teruskan ibadah kita. Jadi soalan pertama kepada Ustaz untuk hari ini, bagaimana agaknya caranya untuk kita nak mengekalkan semangat kita tu sepanjang bulan Ramadan supaya cukup dan lengkap 30 hari kita beribadah. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih Puan Pasha dan juga Encik Izu. Hadirin tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah SWT, pertama sekali kita bersyukur pada Allah SWT mudahkan kita dapat bersama-sama bertemu di bulan Ramadan. Seperti mana yang Pasha sebutkan sebentar tadi, kita dah berada di 9 Ramadan. Tuan-tuan perempuan, kita memang berada di satu zaman yang begitu cepat masa berlalu. Saya teringat sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Kata Nabi, la taqumu as-sa'ah hatta yataqarrab az-zaman. Tidak akan berlakunya hari kiamat sehingga zaman tu didekatkan. So masa tu bergerak begitu cepat. Dan hari ini dah hari yang ke-9 tuan-puan. Baik, hadirin tuan-puan, persoalan berkaitan dengan kadang kita bila mana di awalnya kita agak lebih bersemangat, kemudian bila mana di pertengahan, apatah lagi di hujungnya kita agak kurang bersemangat. So hadirin, sebenarnya kita sebutkan perkara berkaitan ni bermula daripada awal lagi. Sepatutnya kita kena ada satu bentuk keazaman, satu bentuk usaha macam mana untuk kita dapat istiqamah sehingga ke akhirnya. Sebab Ramadan ni tuan-puan rahmati Allah, ia merupakan satu bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan. Pada masa yang sama, tawaran yang paling istimewa, ya Pasha dan Izu, Allah berikan di 10 akhir Ramadan. Yang mana di sana ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Al-Qadar yang dikenali sebagai Lailatul Qadar. So macam mana kita nak usahakan untuk kita maintain dan istiqamah? So bermula daripada awal sebenarnya. Kita kena ada keazaman, usaha untuk kita sehingga ke akhirnya. Maknanya kita kena maintain lah amal soleh kita, ibadah kita. Jangan seperti mana umum di kalangan ramai manusia, bila mana awalnya mereka lebih bersemangat, kemudian bila mana pertengahan tu dia mula turun kan. So daripada awal kita kena ada keazaman, usaha, dan tak dapat tidaklah tuan-puan, kita kena mohon doa. Semoga Allah Ta'ala tetapkan hati kita, semoga Allah mudahkan kita dapat istiqamah. Baik Ustaz, di bulan puasa ni kita tahu amalannya berlipat ganda. Dan bulan puasa ni khususnya bulan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak amalan-amalan sunat yang boleh kita lakukan, tapi dalam masa sama kita tak boleh lupakan bahawa mungkin ada antara kita yang amalan-amalan wajibnya tertinggal, perlu digantikan. Jadi adakah di bulan puasa ini, selain daripada contoh kita ambil situasi solat tarawih, kita menggantikan solat tarawih itu dengan kita membuat solat-solat ganti, solat qada, boleh ataupun tidak? Baik, apa soalan yang sangat menarik sebenarnya. Hadirin tuan-puan, Ramadan Al-Mubarak satu bulan yang sangat istimewa yang Allah Ta'ala fardukan berpuasa di dalamnya. Baik, so ada di antara amalan-amalan yang memang istimewa hanya ada di bulan Ramadan. Sebagai contoh, salatul tarawih, yang merupakan di antara bentuk solat malam Nabi SAW yang hanya di bulan Ramadan Nabi awalkan. Boleh ataupun tidak untuk kita ganti amalan-amalan kita yang lain, maksudnya yang sebelum ni kita tertinggal, boleh. Bahkan memang lebih utama untuk kita ganti. Contohlah salat kan, kita ganti salat kita. Mungkin kita sebutkan amalan-amalan yang lain yang kita pernah tertinggal sebelum ni, so kita boleh ganti. Cuma jangan kita abaikan amalan-amalan yang khusus yang hanya ada pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Khasnya kita sebutkan solat tarawih lah. Cuma Izu, saya nak menarik perhatian tuan-puan semua, dalam bulan Ramadan ni ramai juga di antara kaum muslimin yang kadang terlepas pandang berkaitan keutamaan fardu berbanding sunat. Berapa ramai di antara kaum muslimin tuan-puan yang mereka itu sangat bersungguh-sungguh menjaga solat tarawih mereka. Pada masa yang sama mereka tak tekankan untuk jaga solat fardu. Sedangkan tuan-puan, amalan fardu ni sampai bila-bila ia akan lebih afdal berbanding amalan sunat. Dan saya pun nak menarik tuan-puan, menarik perhatian tuan-puan dengan yang kita kena ketahui yang lebih utama
dalam sesuatu amalan. Sebagai contoh kan, ramai di antara kaum muslimin yang pergi Masjid Surau untuk solat tarawih. Selepas solat fardu isya, mereka duduk sahaja, kemudian mereka menantikan solat sunat tarawih. Pada masa yang sama mereka meninggalkan solat sunat ba'da isya, yang dikenali sebagai solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib ni, Izu, Pasha, lebih afdal berbanding tarawih sebenarnya. Sebab ia memang suatu amalan yang bukan sahaja di bulan Ramadan, ia memang amalan yang kita memang telah laksanakan sebelum ni. So jawapan dia ataupun respon saya kepada persoalan tu adalah kita boleh juga ganti solat kita sebagai contoh lah. Maknanya solat tu memang yang kita, contoh kita pernah tinggal solat, so kita boleh qada solat kita. Tapi pada masa yang sama kita kena ambil peluang juga untuk jaga perintah-perintah Allah yang memang hanya ada di bulan Ramadan untuk kita laksanakan. Jadi maknanya sama juga seperti bulan-bulan lain di mana kita mengutamakan yang wajib, namun yang sunat kita tak boleh lupakan. Betul. Kita tambah baik kita punya yang wajib. Betul. Yang sunat ni kita just top up sahaja. Betul. Okey, Ustaz, di bulan puasa ni juga banyak amalan-amalan sunat yang boleh kita lakukan. Baik. Dalam masa sama macam yang Pasha kata tadi, kita punya momentum daripada bulan puasa 10 hari pertama kita dah nak habis dah. Masya Allah. 20 hari lagi dia. Betul. Bagaimana kita nak mengelakkan daripada kita melakukan perkara-perkara yang larang, memandangkan sekarang ni susah untuk kita mengelakkan benda tu. Betul. Kita ada TikTok, kita ada media sosial, Betul. handphone kita merupakan salah satu perkara yang cukup melalaikan kita. Jadi macam mana kita nak mengelakkan perkara ni daripada mengganggu momentum 20 hari yang berbaki ni? Baik, terima kasih Izu. Hadirin tuan-puan, soalan yang sangat baik. Hadirin, kita memang berada di satu zaman yang penuh dengan cabaran. Terutamanya cabaran yang kita sebutkan media sosial yang umumnya ramai di antara manusia yang menghabiskan masa mereka di platform-platform tersebut. Baik, hadirin tuan-puan, macam mana untuk kita ambil peluang Ramadan ni ataupun baki beberapa hari ni untuk kita kekalkan momentum ni di samping ada ujian-ujian ni? Dia sebenarnya tuan-puan, apa yang saya boleh syorkan adalah kita boleh jadualkan ataupun kita disiplinkan masa kita. Pagi kita buat apa, tengah hari kita buat apa, kan, petang kita buat apa, malam kita buat apa. Hatta tuan-puan yang sedang bekerja, kita sama-sama usahakan untuk manfaatkan masa kita. Saya bagi contoh, pagi kan kalau kita boleh usahakan Ramadan sebagai satu bentuk latihan kita, mula-mula sekali sebelum kita mulakan kerja kita baca Quran. Sebagai satu usaha untuk kita dapat istiqamah setelah tu. Maknanya kita kurangkan masa. Mungkin sebelum ni pagi, sebelum start kerja kita buka dulu. Kita nak update status ke apa juga kan. Kita nak baca apa juga yang terbaru. Cuma Ramadan ni kita cuba usahakan, kita mulakan pagi kita dengan Quran. Istighfar ke, selawat ke, apa juga amal soleh. Bila kita ada jadual ataupun disiplin diri kita, maka insya-Allah masa kita akan dapat diatur dengan baik. Bila kita tak ada jadual ataupun kita tak ada satu benda yang kita dah plan, maka itu yang menjadi sebab masa kita tu akan terbuang begitu saja. Hadirin dirahmati Allah, dalam Quran Allah Ta'ala sebut berkaitan Ramadan ni, ayyamam ma'dudat. Ramadan ni tuan-puan merupakan hari-hari yang berbilang-bilang. So hari ni hari yang ke-9, esok hari yang ke-10, begitulah seterusnya. Dan Ramadan ni akan berlalu. Rugilah kita jika kita tak ambil peluang ni dengan sebaik yang mungkin untuk manfaatkan, untuk kita menjadi hamba Allah yang lebih baik berbanding sebelumnya. So kena ada jadual, Izu dengan Pasha. Kita jadual, kita target apa yang kita nak target. Kena ada plan. Itu saja. Baik Ustaz, saya nak tanya pendapat Ustaz ni. Seringkali kalau waktu Ramadan itulah waktu orang mengambil kesempatan untuk memperbaiki diri. Mungkin sebelum ni kalau tak lengkap solatnya, waktu Ramadan ni lah dia akan berusaha untuk melengkapkan solatnya. Ada setengah-setengah orang tu akan menggunakan waktu di bulan Ramadan ni untuk mempertingkatkan lagi ibadah. Ada yang mungkin fokus dia, okey lagi 10 hari terakhir Ramadan tu saya nak bersungguh-sungguh solat, tarawih dan sebagainya. Betul. Saya nak tanya pendapat Ustaz sendiri mengenai inilah, kadang-kadang ada orang kata waktu bulan Ramadan je semangat nak beribadah, lepas tu lupa. Apakah komen pendapat Ustaz sendiri? Baik, terima kasih. Hadirin tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Umumnya sebagai seorang mukmin muslim, hatta kalau kita baca sirah Nabi SAW dan juga para sahabat, di 10 akhir Ramadan ni tuan-tuan puan-puan, mereka memang pulun. Mereka memang bersungguh-sungguh lebih daripada hari-hari sebelumnya. Hatta Nabi SAW diriwayatkan 10 akhir Ramadan Nabi SAW beriktikaf dengan iktikaf yang sempurna. Maknanya iktikaf yang sempurna tu Nabi iktikaf dekat masjid dan Nabi tak keluar daripada masjid melainkan ada hajat yang sangat penting lah. Selain itu Nabi iktikaf, menunjukkan betapa Nabi bersungguh-sungguh menghidupkan 10 malam akhir Ramadan. Baik, sebab tu kita pun kena usahakan untuk bagi masa tuan-tuan puan-puan di 10 akhir ni kita lebih bersungguh-sungguh. Maknanya kita lebih fokus. Kalau kita boleh usahakan di 10 akhir Ramadan, kurangkan perkara-perkara yang kurang bermanfaat.
Maknanya kita lebih fokus kepada Quran khasnya, contoh amalan soleh, tingkatkan apa juga bentuk amalan kita. Hadirin, macam Pasha sebut tadi kan, kadang ada orang kata alah di bulan Ramadan saja semangat, pulun, lepas Ramadan ma'assalamah ataupun selamat tinggal. La, hadirin tuan-tuan rahmati Allah, sebenarnya macam kita sebutkan juga dan kita pun memahami, Ramadan ni satu bulan latihan untuk kita memperbaiki diri kita lebih baik. Jika bukan Ramadan, kita dapat manfaatkan masa kita dengan Quran, dengan qiyam, dengan sedekah, dengan apa jua amal saleh sebanyak-banyaknya. Jika bukan di bulan Ramadan, kita nak habiskan masa kita dengan amal ibadah ni di bulan yang mana? Bila lagi? Hatta jika bukan di bulan Ramadan, kita tak dapat memaksimumkan amal saleh ni, adakah kita mampu untuk maksimumkan amal saleh itu di bulan yang lain? Di bulan yang Allah berkati, di bulan yang pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para syaitan dibelenggu. Bulan yang Allah Ta'ala berkati ni, kita tak mampu nak bagi masa untuk ibadah. Adakah kita mampu untuk di bulan-bulan yang lain? Jadikan momentum ni untuk kita istiqamah. Sebab latihan ni ke arah baki bulan yang lain sebenarnya. Latihan di bulan Ramadan ni ke arah untuk kita menghadapi kehidupan kita 11 bulan akan datang. Okey, bulan puasa bukan saja bulan untuk kita meningkatkan ibadah, tapi juga bulan untuk kita mendisiplinkan diri. Betul. Membiasakan dengan amalan-amalan ibadah yang akan kita laksanakan. Baik Ustaz, mungkin ada selain daripada kita membaca Al-Quran, memperbanyakkan zikir dan sebagainya, mungkin ada beberapa amalan ataupun zikir ringkas yang boleh kita amalkan tapi pahalanya berganda. Baik, terima kasih Izu. Hadirin tuan-tuan, bila mana menyebutkan berkaitan dengan amalan ringkas pahala besar, betul? Kalau macam Izu sebut secara khas dia berkaitan zikir. Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, kata Nabi, sesuatu yang ringan di lisan tetapi berat di mizan, iaitu ucapan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Nabi sebut itu ucapan yang ringan di lisan tetapi berat di mizan. Maknanya ucapan tu walaupun mudah tetapi di sisi Allah SWT sangat berat. Baik, saya nak sebut juga berkaitan dengan selain daripada amalan-amalan yang kita biasa buat, sebagai contoh puasa, solat malam. Saya nak fokuskan dekat sini tuan-puan, untuk kita ada target kita berkaitan Quran di bulan Ramadan. Tuan-puan, di bulan Ramadan ni kita kena ada plan sesuatu berkaitan Quran. Kalau kita sebut Imam Syafi'i, berapa kali khatam Quran di bulan Ramadan? 60 kali khatam. Al-Imam Qatadah As-Sadusi rahimahullah, di luar Ramadan 7 hari sekali khatam. 7 hari sekali khatam. Di bulan Ramadan setiap 3 hari khatam. 3 hari khatam Quran. Di 10 akhir Ramadan setiap hari khatam Quran. Menunjukkan kesungguhan mereka dengan Quran. So kita kena ada azam di bulan Ramadan ni, kena ada sesuatu yang kita nak plan berkaitan Quran. Paling kurang pun Izu dengan Pasha kan, kita usahakan di bulan Ramadan ni kita lebih banyak berbanding bulan yang lain. Maknanya bacaan Quran kita, tadabbur kita. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Insya-Allah saya rasa banyak sebenarnya perkongsian yang dapat dikongsikan oleh Ustaz hari ini. Sebenarnya banyak lagi pengisian yang boleh kita buat sepanjang bulan Ramadan. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Muhammad Sulaiman Nubah atas perkongsian dan juga pengisian yang cukup baik untuk kita tambah baik amalan puasa kita. Betul, Basha, semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga terutama sekali penonton di luar sana. Kita nak berhenti berehat untuk seketika, akan kembali selepas ini dengan tajuk kita, jom masak bubur lambuk. Apakah dia? Rehat dulu. Baik, bertemu kembali. Memasuki topik yang terakhir. Kita rasa macam laju sangat ya program kita hari ini, sebab back to back topik kita yang semuanya padat belaka. Di akhir hujung ni kita punya topik kita yang terakhir, program Gerak Ramah 2023, jom masak bubur lambuk. Ini yang saya tak sabar-sabar. Tak sabar-sabar. Tapi nak tengok jam, awal lagi ni. Dah cakap pasal makanan dah. Awal sangat. Baik, untuk hari ini kita ada bersama kita Tuan Haji Abdul Hadi Muhammad Saleh, merupakan pengarah Institut Kajian dan Latihan Integrasi Nasional. Kita nak bercakap mengenai program Gerak Rahmah 2023 ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih bersama kita pada pagi ini. Okey, pertama sekali, apa itu sebenarnya program Gerak Rahmah 2023, jom masak bubur lambuk? Memanglah program dia pasal masak bubur lambuk kan? Apakah dia, Tuan Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Jadi pertama sekali saya ucap terima kasih kepada Puan Pasha dan Cik Izu, pertama kali jumpa. Betul. Selamat berjumpa lah. Salam perkenalan. Salah perkenalan. So berhubung dengan program Gerak Rahmah ini adalah merupakan
salah satu inisiatif terbaru Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, Kementerian Perpaduan Negara, yang bertujuan untuk memperkasa, mempertingkat dan mempergiatkan aktiviti kemasyarakatan dan kesukarelawan dalam kawasan rukun tetangga bagi menyokong aspirasi kerajaan untuk membangunkan komuniti rahmah. Jadi komuniti rahmah adalah merupakan salah satu daripada 3 kluster program di bawah kerangka Malaysia Madani, Kementerian Perpaduan Negara, yang mana kluster pertama ialah semarak kenegaraan, yang kedua ialah semarak perpaduan, dan ketiga ialah komuniti rahmah. Jadi dalam melaksanakan program komuniti rahmah ini, kita adakan program gerak rahmah 2023 yang telah bermula pada 25 Februari yang lalu, iaitu dengan program pertama, iaitu program Jom Sihat, yang melibatkan penyertaan daripada 4,000 kawasan rukun tetangga di seluruh negara, dan juga program skim rakyat sukarela pada 17 Mac baru-baru ini. Jadi untuk bulan Mac ini kita adakan program Jom Masak Bubur Lambuk, yang kita nak bercakap pada petang inilah, pada pagi inilah, yang mana Jom Masak Bubur Lambuk ini adalah merupakan program gotong royong. Kita memasak bubur lambuk dan kita buat agihan kepada masyarakat di sekitar kawasan-kawasan rukun tangga dan komuniti setempat lah. Macam Tuan Haji kata, program Jom Masak Bubur Lambuk ni merupakan program yang melibatkan gotong royong bersama dengan komuniti. Di manakah akan dilaksanakan, dan apakah ia program sepanjang 30 hari berpuasa ini, ataupun dia buat hanya ada pada sehari namun melibatkan semua komuniti berkumpul di satu tempat, atau macam mana? Ya, program ni kita akan adakan pada besok hari, 1 April, yang mana kita melibatkan lebih kurang 3,000 kawasan rukun tangga di seluruh negara. Jadi program ini berjalan serentak di seluruh negara. Bermula pada besok lah, besok, dan melibatkan komuniti setempat, yang mana tempat-tempat itu ditentukan oleh komuniti masing-masing lah, sama ada di masjid atau di pusat-pusat rukun tangga dan sebagainya. Jadi mereka berkumpul di situ, mereka bergotong royong memasak, dan selepas itu mereka akan buat agihan lah kepada kumpulan sasar dalam komuniti itu. Maknanya kumpulan sasar tu dah diketahui lah siapa. Pasti ini tak kira lah dia dari tetangga ataupun golongan-golongan yang kurang berkemampuan, B40 dan sebagainya. InsyaAllah mereka akan buat agihan lah setelah masaknya bubur nanti. Baik, ada tak pihak-pihak ataupun agensi-agensi lain yang akan terlibat sama untuk menjayakan program ni? Jadi program ini bukan sahaja melibatkan rukun tangga, malah juga agensi-agensi kerajaan, badan-badan rakan strategik perpaduan, badan-badan NGO, dan juga agensi-agensi di bawah kementerian. Kita agensi di bawah kementerian seperti mana je Akid Negara, Jabatan Akid Negara, Perpustakaan Negara, dan Jabatan Muzium Negara, dan juga Yayasan Sukarelawan. Jadi malah di komuniti itu sendiri, mana-mana pihak yang sanggup bersama dengan rukun tangga lah dalam menjayakan program bubur lambuk ini. Memasak bubur lambuk merupakan satu aktiviti gotong royong yang mampu mengeratkan silaturahim. Namun kita nak tahu juga, dalam nak kita menyampaikan sumbangan, dalam juga menyiapkan juadah bubur lambuk itu sendiri, akan ada peruntukan yang diberikan untuk membuat tersebut. Jadi untuk program kali ini, berapakah peruntukan yang diberikan, dan anggaran PAK yang akan disumbangkan kepada golongan sasar itu berapa ramai? Dari segi pelaksanaannya, biasanya rukun tangga ni mempunyai peruntukan tersendirilah. Ada geran-geran yang disediakan oleh jabatan. So mereka ini menggunakan peruntukan itulah untuk melaksanakan program itu. Dan pada masa yang sama juga, kalau ada sumbangan-sumbangan daripada pihak luar yang nak menyokong program itu, kita alu-alukanlah di kawasan-kawasan rukun tangga. Dan kita jangkakan 3,000 kawasan rukun tangga daripada 8,348 kawasan rukun tangga yang di seluruh negara ini akan terlibat dalam program ini, yang melibatkan lebih kurang 3,000 periuk. 3,000 periuk, yang mana dengan 3,000 periuk ini kita anggarkan dalam 300,000 lebih bekas bubur yang kita dapat sediakan,
iaitu melibatkan 60,000 peserta di seluruh negara. Itu satu keunikan lah. Begitu ramai sekali yang terlibat dengan program Masak Bubur Lampu ini. Itulah antara keseronokan dia sebenarnya bila kita menyediakan secara beramai-ramai kan, mengeratkan lagi silaturahim antara penduduk-penduduk. Keistimewaan program Gerak Rahmah Jom Masak Bubur Lambuk ini berbanding dengan program-program Bubur Lambuk yang sebab bulan Ramadan ni memang kita ada selalu dengar program Bubur Lambuk. So kita nak tahu keistimewaan program ini sendiri. Ialah dah menjadi tradisi lah masyarakat kita bila mana tiba bulan Ramadan. Jadi mereka akan mengadakan majlis atau program Masak Bubur Lambuk ini sama ada di masjid atau di mana-mana. So jadi keistimewaan kita bukan sahaja melibatkan komuniti satu kaum saja, ia melibatkan semua kaum. Sebab kaum-kaum lain pun juga berminat untuk makan bubur lambuk ini, bukan saja orang Melayu, Islam dan sebagainya, tapi kaum-kaum lain juga berminat. Jadi kita dapat di situ kita dapat melihat di mana kerjasama yang diberikan. Sama-sama kita bekerjasama dalam menyedia dan lepas tu dalam mengacau bubur sekali kan. Ini satu keistimewaan yang ada pada program ini. Dan juga kita dapat melihat di mana rasa kesepunyaan tu, rasa semangat kerjasama, semangat kasih sayang antara satu sama lain itu dapat dipupuk. Dan kita rasakan melalui bubur lambuk ini kita boleh jadikan ianya sebagai satu tunjang perpaduan kita lah dalam mengeratkan hubungan silaturahim. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan yang mulia ini, apa yang kita buat itu mendapat keberkatan dan kerahmatan daripada Allah SWT. Apabila kita bekerjasama, membantu, tolong-menolong dan sebagainya. Sebenarnya ini, dalam apa-apa juga program, aktiviti, yang paling penting adalah memupuk semangat perpaduan dan juga semangat kesatuan dalam komuniti itu sendiri. Itu yang paling penting sebenarnya. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Haji Abdul Hadi Muhammad Saleh selaku pengarah Institut Kajian dan Latihan Integrasi Nasional IKLIN atas kesudahan berkongsi dengan kita berkaitan dengan program yang akan berlangsung esok, iaitu program Gerak Rahmah 2023 Jom Masak Bubur Lambuk. Betul, dan kepada anda di luar sana yang ada kesempatan untuk join program Masak Bubur Lambuk ni beramai-ramai, silalah menyertakan diri untuk masak. Kalau boleh saya pun nak masak juga. Baiklah, di akhir program Apa Khabar Malaysia hari ini, kita harapkan pengisian yang bermanfaat untuk semua. Saya ucapkan terima kasih kerana setia bersama 1 jam. Masya Allah tu dah lapar dah tu, tapi awal lagi, sabar. Lagi. Baik, jaga kesihatan, jaga diri semua. Hujung minggu ni luangkan masa bersama keluarga. Untuk itu saya Izu Yusof. Saya Pasha Rahim. Assalamualaikum. Bye.